يا ذا الجلال والإكرام يا ذا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjaya menempuh Ramadan yang ke-13. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini seperti biasa saya nak berkongsi. Seperti semalam saya berkongsi tentang pengalaman mengerjakan umrah di Kaabah, di Mekah, di Kaabah. Yalah, semua sekali tu di tawaf di Kaabah, di Masjidil Haram, lepas tu mengerjakan sa'i, lepas tu pengalaman-pengalaman masa dekat Mekah. So hari ni saya nak berkongsi tentang lepas pergi Mekah tu kami pergi ke Madinah. Tapi sebelum pergi ke Madinah, kami pergi Taif dulu. Ada sekali tu kami pergi ke Taif hari yang ketiga. Okey, hari ketiga kami pergi Taif. Pergi Taif ni dia jauh dia lebih kurang 100 km dari kota Mekah. Dan kalau you all masa nak pergi Taif tu nampaklah banyak bukit-bukit yang penuh dengan rumput-rumput. Memang nampaklah akhir zaman tu macam mana. So memang nampaklah bukit-bukit tu banyak rumput-rumput. Memang dah macam dekat Malaysia dah. Tapi cuma tak ada pokok besar-besar lah. Semua pokok dia kecil-kecil lagi, tak ada besar-besar lagi. Sebenarnya akhir zaman nanti gunung-gunung dekat Mekah, dekat Arab Saudi tu akan jadi sungai-sungai. So sekarang ni dah nampak dah petanda-petanda dia, yang nanti baru sekarang tumbuh rumput-rumput banyak-banyak. Lepas tu lama nanti tumbuhlah pokok banyak-banyak pula. Lepas tu baru dah jadi sungai-sungai. So kita akhir zaman ni memanglah Allah dah tunjuk dah satu demi satu petanda akhir zaman tu. Cuma kita je yang tak aware, kita tak berhati-hati. Tapi janganlah rasa macam akhir zaman tu rasa malas nak buat ibadah. Bukan macam tu pula. Kita merasakan akhir zaman tu kita rasa lagi semangat untuk beribadah. Takut-takut kita yang antara yang dah on the way, dah jalan nak ke syurga, tapi kita yang terkandas masukkan neraka. Na'udzubillah min zalik. So kami kat Taif tu, sebelum cerita pasal dekat Madinah, dekat Taif tu tempat dia sejuk. Tapi dia sejuk, dia macam Cameron Highland. Dia tak sejuk sangat, tak adalah panas sangat. Dia lebih kurang 20 degree lah, 20 degree Celsius. And then dekat Taif tu tempat dia memang sengaja tidak dimajukan. Kata mutawifah sebabnya kerajaan Arab Saudi macam nak tunjukkan tempat tu tempat Nabi sedih, tempat kesedihan Nabi lah. Sebabnya di situlah Nabi dihina, ditorture oleh penduduk Taif. Sebab tu sengaja Arab Saudi tak majukan. Tapi kat Taif ni ada cable car, ada tempat macam kat Genting kan, ada tempat taman tema dia, ada. So kalau orang nak berlibur, macam kami mutawif dia Endon, orang Indonesia. So dia cakap kalau orang Mekah nak berlibur, dia orang semua akan pergi ke Taif, dan kat situlah dia orang nak berholiday. Sebab dia ada cable car, ada taman tema, and ada banyak tarikan lah. Macam kami pergi, salah satu dia ada Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas ni siapa? Dia sahabat Nabi. Dan banyaklah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. And kami pergi satu kilang minyak wangi. Dan kat situ diorang buat kilang minyak wangi tu berasaskan daun ros. Tu memang asli lah kat situ kilang dia. So banyaklah kami beli minyak wangi kat situ. Okey, dekat situ juga kami makan kunafa, makanan dia macam manisan. Macam mana nak describe benda tu, susah. So lepas habis kami pergi ke kunafa tu, kami makan dalam talam ramai-ramai, makan nasi Arab. So memang makan nasi Arab, orang Arab buat lah. Tu yang dia best sikit. Sebab selalu kita makan nasi Arab tu macam biryani biasa kan. Ni macam nasi Arab yang orang Taif buat tu memang lagi sedap lah. So lepas kami habis pergi buat umrah tu, kami pergi Taif. Lepas tu kami balik. Lepas hari ke-7 dekat Mekah, lepas tu kami pergi ke Madinah. So dekat Madinah tu perjalanan dia
mengambil masa lebih kurang 3 jam. Sebabnya dia jalan taklah macam dekat Malaysia, taklah macam kat highway kat Malaysia, dia straight je. Diorang tak ada memanglah ada bukit-bukit, gunung ganang kan, tapi dia straight je. Dia jalan dia tak ada bengkok-bengkok, straight je sampailah ke Madinah. Lebih kurang 3 jam lebih. Kalau jalan dia lebih kurang macam Pening ke Selangor jarak dia. Cuma disebabkan jalan dia straight, tak ada apa-apa rintangan, tak adalah nak kena naik bukit turun bukit, so dia punya jalan tu lebih cepat. So kami sampai kat Madinah tu memang sampai memang sejuk lah kat Madinah ni. Madinah tu dia suhu dia memang mengancam lah siapa yang, sebab tu ramai orang tak tahan dekat Madinah ni. And then ramai yang sakit-sakit, termasuklah saya sendiri. Saya demam ke masa hari ketiga dekat Madinah tu, sebab sejuk. Dia sejuk lebih kurang berapa belas degree Celsius. And then dia tambah lagi dengan dia punya humidity tau, dia punya kelembapan. So angin dia lagi, Allah sejuk kat Madinah tu. Bayangkan dah pakai baju t-shirt, dah pakai jubah, dah pakai apa tu, jaket, dah pakai sweater, still lagi sejuk, boleh bergeletar tau. So tapi dekat Madinah ni dia tak adalah macam, dia tak ada banyak ibadah sangat boleh buat seperti Mekah. Kalau di Mekah boleh buat umrah, lepas tu boleh sa'i, tawaf, semua tu lah. Tapi kalau dekat Madinah selalunya apa, memang tak ada benda lain pun, memang just itikaf dekat Masjidil Nabawi. Lepas tu pergi ke Raudah, lepas tu solat kat Raudah tu. Lepas tu dekat Masjid Nabawi tu je lah, tak adalah benda lain yang ibadah-ibadah lain yang orang terkejar-kejar buat dekat Madinah tu. And then Madinah ni selalunya dia banyak tempat-tempat melawat. So kami melawat Bukit Uhud, kami pergi Masjid Quba. Masjid Quba ni dia punya istimewa dia, kalau kita ambil wuduk dari rumah, pergi ke Quba, lepas tu kita solat sunat dekat Masjid Quba tu, pahala dia umpama orang mengerjakan umrah. So alhamdulillah, masa kami pergi ke Masjid Quba tu dah ambil wuduk awal-awal dari bilik hotel, and then pergi semayang dekat Masjid Quba tu. Lepas tu kami pergi sebelum pergi ke masjid ke Bukit Uhud, kami pergi ke Ladang Kurma. Ladang Kurma ni memang diorang semua, Pak Arab tu semua dah tahu dah cakap Melayu. Kita tak payah nak susah-susah cakap Arab dengan diorang semua pandai cakap Melayu dah. So dekat best dia, dekat Ladang Kurma ni kita boleh makan je semua kurma yang ada. Kita makan, semua halal. Ambil lah ajwa tu, kurma ajwa yang lambak-lambak, yang kalau sampai kat sini punya mahal tu. So kalau dekat Ladang Kurma tu kita makan. So and then dia punya peniaga tu pun tak kisah macam lag. Sebabnya dia tahu dekat orang Melayu ni, kalau kita lepas habis kita makan, kita akan beli. Kalau dekat orang Arab ataupun bangsa-bangsa lain, kalau lepas dia makan, dia dapat halal tu, dia orang bantai sebab habis. Dia orang tak bertimbang rasa lah. Okay, dia orang tak give and take lah. Kalau orang Melayu ni, dia orang tak kisah sangat. Dia orang macam, oh tak apa, nanti mesti dia beli. Memang orang Melayu, memang dekat situ memang penuh dengan orang Indonesia, orang Malaysia. Sampai orang Malaysia dengan Indonesia ni macam, kalau pergi dekat Arab tu macam geng lah, macam tak ada beza lah. Boleh katakan macam isi dan kuku, boleh rapat lah dia. Kita boleh menyembang, kita boleh lepak berdua, sembang-sembang. Ada yang mana geng-geng pakcik-pakcik Sarawak ni boleh Sarawak ramai dengan yang geng-geng pakcik-pakcik Malaysia dengan pakcik-pakcik Indonesia tu. Sarawak. Tapi tak baik lah, kalau pergi umrah tu tinggalkanlah budaya-budaya buruk yang kita ada kat Malaysia ni. Contoh macam isap okok tu. Bayangkan masa perjalanan nak pergi ke Masjid Nabawi tu, nampak mana orang Melayu ni ambil okok, isap, panjang nak pergi masjid. Tak sopan lah kita nak jumpa dengan Rasulullah. Sebabnya dekat Masjid Nabawi tu kita ada perkuburan Baqi', ada makam Rasulullah. Lepas tu tempat mulia. Kenapa kita masih nak isap okok dengan perangai-perangai buruk? Ada yang jenis hipster sikit tu bolehlah pakai skinny dekat Masjid Nabawi. Dekat Mekah pun jumpa tak geng-geng skinny. Ya Allah, sopan lah, pakailah baju yang elok sikit. Tak, kalau yang
Lelaki tak nampak pelik lah, semua orang pakai jubah pakai ni, diorang pakai seluar skinny tu pula. Skinny bukannya seluar tight, bukannya seluar legging, tapi seluar kakis. So tak sopan lah pergi ke Madinah, pergi ke Mekah pakai macam tu. So lepas tu lepas pergi ladang kurma tu, pergi ke Bukit Uhud. Bukit Uhud ni tempat di mana kekalahan orang Islam yang pertama. Kalah Islam ni bukannya disebabkan kita lemah, tapi disebabkan pemanah, iaitu dari yang patutnya di Bukit Rumah ataupun di Bukit Pemanah ni diturun juga untuk ambil hasil ghanimah. Sedangkan Nabi beritahu kalau jadi apa-apa pun jangan turun. So Khalid Al-Walid serang dari belakang dan hancurlah batalion Islam ketika itu, dan Nabi pun mengalami cedera parah. Dekat Bukit Uhud tu ada makam para syuhada Uhud lah. Ada Sayyidina Hamzah, lepas tu siapa lagi tak ingat, tapi salah seseorang dia Sayyidina Hamzah lah dekat makam Uhud tu. Dan yang menarik dia, mengikut apa yang kami dapat, Ustaz Badli Shah beritahu, dekat makam Uhud ni kalau kita pergi malam-malam dia akan jadi bau wangi. Kalau siang, kami pergi masa tu siang, so dia tak bau wangi sangat lah. Kalau pergi malam wangi. And apa yang menarik dekat Madinah, orang dia sangat baik-baik. Dia macam lembut lah, nampak sangat. Kurang macam kalau tengok teksi kan, kalau dekat Mekah tu main bantai laju gila bapak, memang tak fikir orang lah. Tapi kalau dekat Madinah, diorang fikir orang ni. Bayangkan kami seorang, dua orang je nak lintas jalan tu, yang teksi tu boleh stop. So jalan, kalau seorang tu dah jalan, maksud dia memang akan berterusan orang jalan. Teksi tu stop kan, memang lama dia stop. Lepas tu orang buat tu memang sampai jam jalan tu. Lepas jam orang belakang tu horn, barulah start balik jalan. Barulah orang yang berjalan kaki ni stop itu, bagi kereta pula jalan. And dekat Madinah ni lebih sistematik lah banding Mekah. Taklah susah nak describe, tapi memang patutlah Rasulullah memilih ke Madinah tu, sebabnya memang orangnya kat sana baik-baik. Bagi kami yang first time pergi umrah ni lah, nampak kat situ perbezaannya ketara antara Madinah dan juga Mekah. And one more, tahun lepas dapat celebrate birthday dekat Madinah, tu yang menarik, yang best tu. And then pada hari yang sama dapat jumpa kawan dari sekolah di Semak Untung. Kami jumpa malam 9 dan 12. Ingat kan birthday saya 9, 9, 12. Malam tu pergi jumpa dengan dia, Syakir. And then dia bawa pergi University of Madinah sebab dia belajar kat situ. So dapatlah tengok University of Madinah macam mana keadaan dia, yang orang selalu cakap-cakap tu. So memang menarik sebab you semua lelaki, and semua aktiviti-aktiviti pelajar diorang buat pada waktu malam. Sebab pada waktu siang diorang panas, cuaca panas. Bagi diorang panas kot, bagi kami sejuk lah. Sebabnya maybe bulan 12 tu musim sejuk kemungkinan. So diorang punya aktiviti malam, main bola malam, main basket malam, main futsal malam-malam. So nampak malam tu happening lah masa pergi melawat kawan dekat University of Madinah tu. And then dapat menyembang dengan dia. And masa nak balik tu, dia ni memang first time. Dia tanya nak dihantar balik pergi hotel dekat sebelah dengan Masjid Nabawi. Cakap dia, kesian kau nak kena hantar pula ni kan. So apa kata kau tempah teksi? Lepas tu macam ni, cakap pada kesian kan, nak kena hantar pula, dah lah jauh daripada Masjid Nabawi nak ke University of Madinah tu, lebih kurang 10 minit juga 10 minit lebih. 10 minit lebih cara orang Arab bawa. Memang laju. And then dia tempah satu teksi. Saya naik teksi tu pergi ke hotel. Tapi dia turun dekat bawah Masjid Nabawi. Adalah tempat parking dia tu. And then bayangkan kami berdua. Lepas tu yang pemandu teksi dengan saya kan. Yang lepas tu alhamdulillah lah adalah ilmu sikit, ilmu bahasa Arab kan. Lepas tu dia cakap-cakap tu, Allah nak jawab macam ni, faham tapi tak boleh nak jawab. So pengajaran kat sini, rakan-rakan mana yang
nak pergi berumrah, belajarlah sikit cakap-cakap Arab tu. Yang mana dah belajar Arab, praktis kan. Sebenarnya kat sana diorang tak pandai cakap English. Memang Arab je diorang boleh. Dah cakap Melayu lagi dah tak boleh. Ada Melayu boleh untuk certain people, not all. And then yang pemandu taksi tu dia bukan orang Arab, dia orang Rohingya yang dah lama duduk kat Arab, kat Arab Saudi. Itulah pengalaman saya pergi ke Taif dan juga Madinah. Okay. So pengajaran dekat sini, satu, belajarlah bahasa Arab. And then dekat Madinah tu, nanti you all akan rasa macam jumpa seorang kekasih. Sebab tak tahu nak describe macam mana, tapi memang rasa macam rindu, rasa macam wow, semua emosi akan terasa. Semua rasa seronok ada, rasa rindu ada, rasa macam terharu ada. Tengok macam mana perjuangan Nabi dengan para sahabat dekat sebelah tu, ni perkumpulan Baqi'. Lepas subuh je, kami akan melawat ke perkumpulan Baqi'. Orang perempuan tak boleh melawat 24 jam, lelaki boleh melawat 24 jam ke perkumpulan Baqi' dan juga ke Raudhah. Masa dekat Raudhah ni pun dapat solat kat Raudhah di antara mimbar Nabi dan juga makam Nabi tu. Memang betul-betul kat satu line tu. Alhamdulillah lah, Allah izinkan dapat solat kat situ. Dapatlah solat sunat 2 rakaat je, sebabnya berebut orang kat situ. So bagilah can kat orang lain. Kalau orang Melayu diorang bagus sikit, diorang akan bagi can dekat orang lain untuk semayang juga. Tapi kalau orang Arab, no way, diorang tak akan bagi lah. Diorang dah duduk situ, sampai esok kot dia akan duduk kat situ. Dia tak akan bagi orang lain lah duduk. Sebabnya tempat Raudhah tu kecil je, tak ada dah besar mana pun. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Sebab saya pun nak kena ambil makanan, nak pergi ambil dekat kafe. Okay, semoga perkongsian saya bermanfaat untuk kalian yang sudi menonton ini. Okay, nanti saya akan upload dalam YouTube channel. Harap you all subscribe lah channel YouTube tu. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok pula. Assalamualaikum. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين